صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah untuk Selok Hidayah Nur Ramadan, bulan Ramadan ni saya akan membicarakan berkaitan dengan taubah. Saya akan membicarakan berkaitan dengan taubah, berpandukan kepada kitab Penawar Bagi Hati serta kitab Minhajul Abidin, yang mana alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sempat tahun ini berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kerahmatan, bulan yang penuh dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, bulan barakah. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat rahmat, keampunan dan barakah yang ada di bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan ini kita kena perbanyakkan tafakur, perbanyakkan muhasabah. Yang mana kita masing-masing ni tak samalah. Mana kalau umur baya saya ni 40 kali dah Ramadan. 40 kali Ramadan ni kira lepas umur balik lah. Bukan umur 40 sekarang, jangan salah faham. Cuma lepas balik, umur baya saya ni sudah 40 kali lebih dah. Kita berkesempatan dengan bulan Ramadan. Jadi kita kena muhasabah. Macam mana sebelum daripada ini. Apabila lepas daripada bulan Ramadan, apakah perubahan yang ada pada diri kita dalam kita beragama, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala? Adakah keadaan kita dalam mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan dengan selepas daripada selesai Ramadan keadaan yang sama? Ini kita kena sentiasa tafakur dan muhasabah. Yang mana kalaulah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ada tandaan dia. Yang mana dengan kekuatan Ramadan sebulan ini menjadi ujian, bekalan kepada kita untuk menghadapi 11 bulan. Dengan Ramadan sebulan ni digandakan pahala kebajikan 70 kali ganda. Kefarduan yang kita kerjakan di bulan Ramadan seumpama 70 kefarduan di bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Kalau kita pergi kepada sembahyanglah yang paling besar sekali. Yang paling besar dalam agama kita dua. Yang pertama tauhid, yang kedua sembahyang. Jikalau Nabi kata ada sesuatu perkara yang lebih besar daripada tauhid dan sembahyang, nescaya akan difardukan ke atas malaikah. Yang mana malaikah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikah sembahyang. Malaikah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita baca dalam wirid sembahyang, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Malaikah mensaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Malaikah pun mentauhidkan Allah
malaikat Nabi SAW menyatakan bahawa minhum raki'un wa minhum sajidun. Setengah daripada malaikatnya rakaat, setengah daripada malaikatnya sujud. Jadi tidak ada satu perkara yang lebih besar daripada tauhid dan sembahyang. Jadi kita di bulan Ramadan kita bersembahyang. Tauhid itu tetap dah. Jadi kita bersembahyang di bulan Ramadan. Kita mentauhidkan Allah di bulan Ramadan. Kita bersembahyang di bulan Ramadan seperti kita mentauhidkan Allah, mendirikan sembahyang seperti 70 bulan. Seperti 70 bulan. Dengan sebulan Ramadan kita mentauhidkan Allah, usuluddin, tapak agama, kita mendirikan sembahyang, imaduddin, tiang agama, seperti kita mentauhidkan Allah bersembahyang selama 70 bulan. Dengan kekuatan inilah yang kita nak hadapi 11 bulan sahaja. Tetapi kalau dengan Ramadan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak ada perubahan, maknanya itu kita kena tafakur, kita kena muhasabah. Yang mana di bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Bulan Ramadan diturunkan kitab yang suci, kitab Al-Quranul Karim. Jadi kita masuk bulan Ramadan yang pertama dengan akidah yang suci, dengan hati yang suci. Yang pertama dengan akidah yang suci, dengan hati yang suci, kita masuk di bulan yang suci. Tetapi kalau kita masuk bulan yang suci dengan akidah yang terpesong, dengan hati yang kotor, riya, ujub, takabur, yang ianya adalah kabair, dosa-dosa yang besar, masuk di bulan yang suci, macam mana ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena kiralah masing-masing Ramadan, habis Ramadan, Ramadan, habis Ramadan. Yang mana kita harap akan rahmat Allah, kita harap akan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Harap kita akan rahmat dan keampunan Allah ni sentiasa. Yang mana di antara sifat kepujian yang wajib kita semar ke dalam hati kita adalah sifat raja. Harap akan rahmat Allah dan harap akan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi harap akan rahmat Allah, harap akan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, serta kita mengerjakan asbab-asbab yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita harap akan rahmat Allah, harap akan keampunan Allah, tetapi dalam keadaan kita tidak mempersiapkan persiapan dalam pengambilan diri kepada Allah untuk melayakkan kita terima rahmat dan keampunan Allah, itu bukan panggil harap, itu dipanggil angan-angan kosong, umniyah, yang sebaliknya sifat yang dicela pada syarak. Raja, harap akan rahmat dan keampunan Allah, itu sifat kepujian. Angan-angan kosong, itu adalah sifat kecelaan. Apa dia angan-angan kosong? Kita berangan-angan kita dapat rahmat Allah di bulan Ramadan. Kita berangan-angan kita dapat keampunan Allah di bulan Ramadan. Tapi kita tidak mempersiapkan diri kita untuk kita layak menerima rahmat daripada Allah dan keampunan Allah, itu panggil angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Yang mana Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Tidak dengan angan-angan kamu dan angan ahli kitab. Akan sebaliknya Allah Ta'ala akan terima mereka yang beriman dan beramal soleh. Mereka yang beriman dan beramal soleh lah mereka yang selayaknya menerima rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di bulan Ramadan, dah kita bulan Ramadan biasalah bicara berkaitan dengan
Kerana ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kita bicara bab rahmat dan keampunan, yang mana mereka yang mendirikan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Mereka yang mendirikan Ramadan hal kerana beriman, itu yang pertama. Wa ihtisaban, dan mengira-ngira akan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan baginya akan dosa yang terdahulu. Diampunkan akan dosa-dosa yang terdahulu. Apabila dibicarakan berkaitan dengan apa-apa amal ibadah, yang paling besar amal ibadah yang mengampuni dosa adalah sembahyang. Sembahyang Jumaat, Ramadan, itu di antara amal-amal besar yang mengampuni dosa kita. Sebut kata amal ibadah, bukan kata sembahyang. Bahkan berwuduk tu sendiri mengampuni dosa. Bukan kata Ramadan, kewajipan yang besar, puasa Ramadan, kewajipan yang besar, membaca Al-Quran, sunat, selebih-lebih zikir pun sudah mengampuni dosa. Sama telah dengan sembahyang, sama telah dengan Jumaat, sama telah dengan puasa Ramadan, mengampuni dosa. Dosa-dosa mana yang diampuni dengan amal ibadah? Dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Dosa besar, ijma' ulama' wajib bertaubat, tidak akan diampuni dengan Jumaat, dengan sembahyang, dengan Ramadan. Dosa-dosa besar, ijma' ulama' wajib bertaubat. Begitu juga dosa dengan anak Adam. Dosa dengan anak Adam tidak akan diampuni dengan sembahyang, dengan Jumaat, dengan Ramadan. Jadi apabila bicara amal ibadah mengampuni dosa, dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Bila pergi kepada dosa-dosa besar, dalam kitab Minhajul Abidin, dia membahagikan dosa yang biasa kita, dan kitab Minhaj sama, dan kitab Penuh Bagi Hati sama. Dia membahagikan dosa kepada 3. Dosa dengan Allah, dosa dengan Allah kerana meninggalkan kefarduan, dosa dengan anak Adam. Tetapi bicara dosa dengan Allah, dosa tinggal kefarduan, dosa dengan anak Adam, dia pergi kepada dosa furung agama. Dosa far'iyah dia panggil, dosa furung agama. Yang mana dalam kitab Minhaj, sebelum bicara dosa furung agama, dibicara terlebih dahulu dosa usul agama. Dosa usul agama, dosa pada tapak agama. Dosa pada usul agama, dosa pada tapak agama. Dosa pada usul agama, yang pertama kekufuran, yang kedua bid'ah. Dosa pada usul agama, dosa pada furung cabang agama, barulah pergi kepada 3 bahagian dosa. Tapi dimulai dengan dosa pada usul agama, dosa pada tapak agama, bab iman, bab akidah, barulah pergi kepada dosa furung agama, cabang agama. Kita ada usuluddin, kita ada furu'uddin. Usuluddin, kemudian furu'uddin. Jadi permulaannya adalah dosa usuluddin. Yang pertama dosa kufur, yang kedua dosa bid'ah. Ini bicara orang Islam. Dosa kufur bukan bicara orang yang sembah berhala, itu orang kafir terang-terang. Bicara orang Islam, tetapi berakidah dengan akidah yang kufur. Kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, kekal neraka selama-lamanya. Puasa sama, sembahyang sama, haji sama, zakat sama, tidak sah.
Ianya orang Islam, tetapi berakidah dengan akidah yang kufur. Puasa tidak sah, diwajib kena qada kemudian. Sembahyang tidak sah, diwajib kena qada kemudian. Haji zakat pun tidak sah, diwajib kena. Kalau haji kena pergi semula untuk menunaikan kewajipan haji sekali sama hidup bagi orang yang berkemampuan. Ini bicara bab akidah, bicara bab iman. Kita Islam lain, iman lain. Islam dan iman tidak berlaziman. Yang mana Islam kita warisi daripada ibu bapa kita. Adapun iman akidah kita tidak warisi. Yang mana dalam kitab-kitab tauhid dia membicarakan mereka yang berakidah dengan akidah yang ijma' ulama kufur. Ianya adalah orang Islam, tapi berakidah dengan akidah yang ijma' ulama kufur. Ini yang pertama. Hak nombor satu dalam bab dosa yang wajib kita bertaubat. Kemudian dosa dalam bab usul agama, dosa dalam bab pegangan. Hak pegangan yang bid'ah dia panggil. Bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah pegangan. Ni yang kita nak bicara. Adapun kalau tarawih kemudian selawat ke apa ke, itu furuk agama sahaja. Jadi bicara itulah. Selawat antar tarawih tu bid'ah. Walahal berjemaah tarawih 30 malam tu bid'ah dah. Sebab Nabi tidak berjemaah tarawih. Nabi hanya berjemaah tarawih pada tahun yang pertama difardukan puasa, tahun yang kedua hijrah. Tahun yang kedua hijrah difardukan puasa, maka Nabi hanya berjemaah tarawih 3 malam sahaja. Malam 23, malam 25 dan malam 27 sahaja. Selepas daripada itu 8 tahun lagi Nabi berpuasa. Yang kita maklumlah Nabi sempat berpuasa 9 tahun. Jadi Nabi berpuasa 8 tahun kemudian tu tidak ada berjemaah tarawih. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun tidak ada jemaah tarawih. Sayyidina Umar menjadi khalifah tahun yang pertama, tahun yang ke-13 hijrah, tidak ada berjemaah tarawih. Tahun yang kedua Sayyidina Umar menjadi khalifah, tahun yang ke-14 hijrah barulah Sayyidina Umar pakat buat berjemaah tarawih. Jadi kalau nak bicara hak Nabi tak buat bukan selawat antara tarawih, bukan tarawih itu sendiri. Nabi tidak buat berjemaah, Nabi hanya buat 3 malam sahaja. Kemudian Nabi buat berjemaah tarawih pun bukan lepas mak Isyak. Nabi balik dahulu. Sahabat ramai-ramai balik dahulu, Nabi keluar kemudian pula. Bukan berjemaah tarawih lepas Isyak. Sebab tu ada dalam kitab, orang berjemaah tarawih lepas Isyak ni dipanggil minal bid'il kusala, daripada bid'ah orang malah. Sebab Nabi tidak berjemaah lepas Isyak 3 malam tu. Sebab tu malam pertama Nabi berjemaah tarawih, segelintir sahabat saja yang berjemaah di belakang Nabi, sebab ramai-ramai balik belakang dah. Nabi bukan buat lepas Isyak. Jadi kita berjemaah tarawih lepas Isyak ni, dalam kitab dia kata bid'ah orang malah. Cuba bayangkan kalau kita pakat buat balik dahulu sejam 2 jam baru datang berjemaah tarawih, ada orang mari ke dah? Tak lah jawapan dia nya. Mana dia panggil bid'ah orang malah. Masalah tu masalah simple sahaja. Nak selawat ke, sebab kita tarawih ni kita nak tak ambuh kejar-kejar. Tak ambuh kejar-kejar. Lepas selesai satu sembahyang, janganlah terus bangkit takbir. Mana biar ada tenang sedikit. Maka di tengah tu ulama kita takkan duduk saja pula, berselawatlah. Berselawat tengah tu. Nak berselawat ke, nak tazkirah ke, terpulanglah. Yang peliknya kalau selawat antar tarawih bid'ah, tazkirah antar tarawih dak bid'ah pula. Sama je sebenarnya. Tapi itu hanya furung agama saja. Paling besarnya bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah pegangan. Pegangan-pegangan yang Mu'tazilah. Itu kena kemah molek dalam ilmu usuluddin. I'tiqad yang kapi ijma' ulama dan i'tiqad yang bid'ah. I'tiqad yang fasik lagi mubtadi', i'tiqad yang berdosa besar, i'tiqad yang bid'ah.
Nak memastikan kita betul-betul beriktikad ahli sunnah wal jamaah. Nak memastikan kita betul-betul beriktikad ahli sunnah wal jamaah. Bukan hanya menyebut nama ahli sunnah wal jamaah. Yang mana jenama ahli sunnah jamaah ni jenama yang terbaik. Maka jenama ni ramai orang nak guna pakai. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Apa i'tiqad ahli sunnah wal jamaah? I'tiqad Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kena kemas dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Kalau berpegang dengan akidah yang kufur wa iyazabillah, puasa tidak sah. Bukan kata diterima ataupun tidak, puasa tidak sah, sembahyang tidak sah. Kalau berpegang dengan akidah yang bid'ah, yang tidak dihukumkan kafir, puasanya sah, tidak wajib diqadakkan kemudian. Sembahyang sah, tidak wajib diqadakkan kemudian, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kisah sekalipun. Bahkan setiap saat malaikat akan catat dosa besar pegangan yang bid'ah tadi ni. Setiap saat malaikat akan catat dosa besar. Walaupun kita berada di bulan Ramadan, walaupun kita berada di dalam solat, walaupun seseorang direzekikan oleh Allah berada di tanah suci Mekah dan Madinah sekalipun, malaikat akan setiap saat mencatat dosa besar pegangan yang pegangan yang bid'ah tadi. Tinggal puasa, dosa yang amat besar. Tinggal sembahyang, dosa yang amat besar. Zakatnya bakhil, kedekut, tidak mengeluarkan zakat, dosa yang amat besar. Lebih besar daripada dosa berjudi, minum arak, berzina lagi. Tetapi dosa besar akidah bid'ah ni lebih besar daripada dosa besar tinggal sembahyang, tinggal puasa. Dosa besar bakhil daripada mengeluarkan zakat. Yang malaikat akan catat setiap saat amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara bab taubah dari dosa yang besar ni, hal ni balik kepada ilmu. Tu pokok pangkal dia. Balik kepada ilmu. Sebab syarat utama taubah adalah ilmu. Syarat utama taubah adalah ilmu. Man la yutilul ilm falaysa bita'ib. Orang yang tidak menuntut ilmu tidak ada taubah. Sebab yang pertama kita nak memastikan i'tikad kita i'tikad ahli-sunnah wal jamaah, i'tikad yang suci. Tidak beriktikad dengan i'tikad yang terpesong kufur ataupun yang bid'ah. Kembali kepada ilmu. Kita nak berpuasa, kita nak bersembahyang, kembali kepada ilmu. Kita nak memastikan kita masuk bulan suci ni beserta dengan hati yang suci. Bukan dengan hati yang riak, yang ujub, yang takabur. Yang mana kita maklum, di bulan Ramadan syaitan akan dibelenggu. Wasuffidatis syayatin, akan diikat syaitan ni. Walaupun khilaf ulama lah, ikat syaitan habis-habis ikat belaka ke, ataupun ikat hok bapak-bapak sahaja ke. Tetapi kalaulah syaitan diikat, tapi bulan Ramadan hati kita bersifat dengan sifat bapak syaitan Azazil, iaitu sifat takabur. Takabur sifat iblis. Takabur sifat Azazil. Anak buah Azazil diikat, tapi sebaliknya bersifat dengan sifat Azazil. Nak pastikan hati kita suci, tidak bersifat dengan sifat-sifat yang diharamkan pada syarak. Kita balik kepada ilmu. Jadi kita nak pastikan kita akidah betul. Kalau akidah tu terpesong, taubah segera, perbetulkan akidah. Puasa sembahyang kita tak betul, itu dosa yang besar. Kita nak bertaubat, kita nak puasa yang sebenar, sembahyang sebenar, balik kepada ilmu. Yang mana berdosa ni bukan hanya tinggal puasa. Berdosa besar ni bukan hanya tinggal sembahyang. Tinggal kewajipan taubah, tinggal kewajipan zuhud, tinggal kewajipan syukur, tinggal kewajipan sabar, tinggal kewajipan tawakul, tinggal kewajipan redha, tinggal kewajipan ikhlas.
itu semua kewajipan ijma' ulama yang perintah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kena taubat tu daripada ini ketaatan batin yang kita tinggalkan. Dan kita nak bersifat dengan sifat yang diwajibkan pada syarak. Balik kepada ilmu. Bukan hanya berjudi, minum arak, berzina, dosa besar. Riya, ujub, takabur, dosa yang besar, dosa besar ijma' ulama. Kita nak bertaubat daripada dosa-dosa besar batin ni, nak membersihkan hati kita dari dosa-dosa besar batin, balik kepada ilmu. Itu yang pertama. Ilmu, taubah. Jadi syarat utama taubah adalah ilmu. Mana kita kena sentiasa melazimi ilmu, walaupun mungkin di bulan Ramadan ini kalau kata kuliah subuh, alhamdulillah berjalan. Kalau kata kuliah duha, alhamdulillah berjalan. Kuliah maghrib di Masjid Abidin ni dia naik awal sikit kepada zuhur. Hak sayanya maghrib malam nanti. Dia tarik naik awal, naik kepada zuhur. Mana orang hak kuliah maghrib malam, dia akan naik tarik kepada zuhur. Alhamdulillah lah. Masih lagi boleh berkuliah walaupun diawalkan daripada maghrib kepada zuhur, begitu jelah. Makna kita masih lagi sentiasa dengan majlis ilmu walaupun di bulan Ramadan. Tambahan pula saya sentiasa peringatkan bahawa walaupun kita kemungkinanlah dunia kita sibuk macam mana sekalipun, Allah Ta'ala kurniakan langit yang terbuka. Kita boleh mengikuti ilmu di mana sahaja. Bawa kereta pergi KL apa jam? 3 jam, 4 jam. Maknanya ke dengar ni, dengar audio klasi. Audio klasi. Maknanya 3-4 jam. Naik Kuala Lumpur bawa kereta, boleh melazimi ilmu. Bukan menjadi alasan dah sekarang dengan kesibukan, dengan tidak ada kesempatan masa. Allah Ta'ala uji kita dengan kesibukan, tapi Allah Ta'ala buka jalan ilmu kepada kita dengan bagai-bagai cara. Bukan alasan kita. Makna kita kena sentiasa ilmu, taubah. Ilmu, taubah. Amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kitanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan agama yang sebenar, dengan akidah yang sebenar, dengan amal ibadah zahir yang sebenar, dengan hati yang sebenar, hati yang suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Ramadan, dengan kekuatan Ramadan, kita sentiasa berada dalam rahmat, keampunan, barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah lah di minggu-minggu akan datang saya akan sambung pembicaraan berkaitan dengan taubah. InsyaAllah saya akan guna pakai kitab Penobagi Hati dan juga kitab Minhajul Abidin sebagai sandaran, tapi bukan saya baca kitab lah, saya ambil sebagai sandaran poin-poinnya dalam kitab Penobagi Hati dan juga dalam kitab Minhajul Abidin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.